Didik TV KPM. Baiklah, ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Ancaman ini berlaku pada sekitar tahun 1948 dan berlaku dalam satu tempoh masa yang agak lama, lebih satu dekad, iaitu 12 tahun. Dan sekarang ini saya dan juga murid-murid di rumah di dalam talian ingin bertanya kepada Cikgu Murina pula bagaimana usaha dalam menangani ancaman komunis ini, Cikgu? Okey, kejap lagi saya boleh explain Boleh, Cikgu. Sekarang boleh, Cikgu. Okay. Silakan, Cikgu. Okey, saya jelaskan sekarang. Okey. Tajuknya adalah 6.3 iaitu usaha menangani ancaman komunis. Okey, ada 9 usaha sebenarnya. Ada 9 usaha iaitu ini tak payah sebutlah. Kejap lagi nanti saya akan sebut satu persatu. Okey. Next. Okey, usaha yang pertama adalah menguatkuasakan undang-undang darurat. Okey, kuatkuasakan undang-undang darurat. Dalam undang-undang darurat itu ada 6. Okey, ada 6 pelaksanaan dia. Yang pertama, nampak tangan tu? Nampak tangan Yus? Nampak tangan Yus ya? Okey, itu bermaksud akan undang-undang tersebut pihak kerajaan akan menahan sesiapa sahaja yang disyaki bersubahat dengan komunis. Okey, yang kedua, hukuman berat yang membantu komunis. Bagi mereka yang bantu komunis akan dikenakan hukuman berat. Yang ketiga, mengetatkan undang-undang senjata api. Contohnya ya, okey, kepada sesiapa yang didapati membawa senjata api dan juga bom tangan, mereka akan dikenakan hukuman mati, Mira. Dia sampai tahap macam tu sekali. Baik. Okey, seterusnya masih lagi di bawah undang-undang darurat. Okey. Yang pertama, yang keempat adalah mereka pihak kerajaan akan menggeledah kediaman dan memindahkan penduduk di kampung yang barulah. Baik. Memindahkan penduduk. Dan perintah berkurung juga ditetapkan pada masa ini. Okey, seterusnya mengharamkan Parti Komunis Malaya dan parti radikal seperti AWAS. Kalau dalam buku dia ada banyak lagi, Mira. Saya ambil satu ni sajalah. AWAS, Angkatan Wanita Sedar. Dan akhir sekali menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Boes Tamam. Itu adalah 6 penguatkuasaan undang-undang darurat. Okay, seterusnya, yang kedua adalah memperkasakan pasukan keselamatan. Yang ada 3 ya, dalam ni ada 3. Pertama, polis, tentera dan juga sukarelawan. Okey, polis, mari kita tengok polis. Okey, polis yang pertama adalah cawangan khas. Cawangan khas ni sebenarnya asalnya dia bukan bawa polis. Dia adalah telah diperkenalkan oleh Guy Maddox. Okey, yang mana dalam cawangan khas ni mereka menjalankan tugas-tugas risikan. Dia spy. Dia macam spy lah. Okey, yang mana ada ahlinya ni juga mereka menyamar sebagai komunis. Asalnya tadi mereka berdiri sendiri tapi akhirnya diserap masuk dalam polis sebagai cawangan khas, dan mereka berjaya menyusup masuk dalam pertubuhan dalam organisasi PKM itu. Sebab mereka menyamar kan? Betul. Dia menyamar masuk dalam organisasi PKM dan menyebabkan rancangan untuk membanteras komunis lebih mudah. Ada spy kan dalam grup tu kan. Okey, yang seterusnya adalah Special Constable. Okey, Special Constable ni nama pun special, dia istimewa sikit. Okey, mereka ini mengawal ladang dan menjaga lombong ketika rancangan BRICS diadakan. Sehingga dia punya ahli dia sehingga 24,000 orang. Wow, 24,000 orang. Ramai tak? Ramai, Cikgu. Ramai ya? Kawan-kawan ramai tak, kawan-kawan? Ramai. Anggur semua, Cikgu. Baik, Cikgu. Ya. Teruskan. Okey, seterusnya adalah polis hutan. Polis hutan menahan komunis. Tugasnya adalah memburu komunis, membuat rondaan, bawa bekalan makanan bukan kepada komunis, bawa kepada polis yang bertugas dekat hutan dan mereka menjaga kubu. Baiklah. Yang keempat adalah ini istimewa. Okey, iaitu Snowy Park. Okey, Snowy Park ni tugas mereka ni orang asli. Okey, mereka sangat mahir selok belok hutan. Okey, mereka mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Dari segi bahasa Semai, okey, Snowy Park ini bermaksud orang perang. Perang pula. Orang perang. Okay, orang berperang lah tu maksud dia. Okey, dan ahlinya terdiri daripada suku Snowy, Semai dan juga suku Temuan.
Okey, seterusnya adalah polis wanita. Ini yang cikgu pakai sekarang ni ya. Ni anak-anak muda mesti terkejut. Cikgu tak pernah cikgu pakai macam ni kat kelas. Tak boleh lah. Kalau saya pakai kat kelas rasa tak belajar dah. Maksudnya cikgu pada tahun 1955 pakaiannya sama seperti ini? Ya, memang macam ini rupa dia. Oh, baiklah. Cuma dia ikut pangkat lah. Kalau warna biru tu dia adalah pangkat lagi besar lah. Baik cikgu. Okey, saya teruskan. Silakan. Okey, mereka adalah polis wanita yang pertama. Tugasnya adalah mata-mata khas saya dah sebut daripada awal tadi Mira. Dan tugas dia sampaikan kerajaan memanggil Barbara D.R. Wentworth ni untuk melatih anggota baru dalam kalangan wanita ini menjadi mata-mata khas. Seterusnya adalah auxiliary police. Tugas mereka adalah mempertahankan bandar dan kampung. Okey. Okey tak? Macam mana? Baik. Macam mana kawan-kawan setakat ini untuk polis? Jelas ke atau ada soalan? Okey cikgu, nampaknya mereka jelas untuk polis cikgu. Okey. Kita boleh teruskan untuk tentera pula. Baiklah, saya teruskan dengan tentera. Okey, tentera yang pertama adalah pasukan askar Melayu. Okey, tugas mereka adalah membantras gerila komunis dalam hutan. Ini semua kat hutan ya. Komunis ada beroperasi di dalam hutan. Okey, tugasnya contohnya ya, tentera darat ini mereka dilengkapkan dengan meriam. Okey, regimen askar Melayu diperbesarkan daripada 3 batalion menjadi 7 batalion. Okey, dan mereka menunjukkan prestasi yang cemerlang murid-murid. Okey, dalam memerangi komunis. Mereka berjaya menumpaskan anggota komunis dan telah memusnahkan banyak kubu operasi komunis. Masih lagi bawah tentera adalah pasukan askar Commonwealth. Okey. Dari Britain, Australia, New Zealand, India, Uganda, banyak lagi Mira kalau dalam buku tu. Ya, betul, saya cikgu. sebut beberapa saja. Pada tahun itu 1954, 25,000 askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika, 1 batalion regimen Fiji telah ditempatkan di tanah Melayu. Tujuannya satu je. Nak banteras Komunis. Dia ada satu usaha membanteras komunis. Okey. Dan yang terakhir adalah Sarawak Rangers. Sarawak Rangers terdiri daripada orang Iban. Tugas mereka adalah menjejaki persembunyian komunis di dalam hutan ni dekat Sarawak lah. Mereka ni sangat mahir dalam selok belok hutan. Okey. So, cogan kata Sarawak Rangers adalah agi hidup, agi ngelaban. Okey, maksud dia selagi hidup, selagi melawan. Okey Zikri? Boleh ni? Boleh hafal ya? Agi hidup, agi ngelaban ya? Boleh saja korang Okey, seterusnya. Banyak kem dan markas komunis yang berjaya dimusnahkan oleh Sarawak Rangers. Okey, dan akhir sekali dalam pasukan keselamatan ada sukarelawan yang dikenali sebagai home guard. Saya kan Mira, kalau saya nampak ni wanita-wanita ni memegang senapang, saya rasa bangga. Betul cikgu. Hebat. Itu menunjukkan betapa sebenarnya kaum wanita pun boleh ke hadapan kan cikgu? Betul. Silakan cikgu. Okey, saya teruskan. Okey, mereka bertugas sebagai pasukan pengawal kampung. Dia tak pakai seragam. Okey, dia pakai baju kebaya tu pendek dan juga pakai kain batik je. Tapi pegang senapang M16. Boleh tahannya. Semangat juangnya tinggi cikgu. Betul. Tujuan dia mengawal kampung, membantu menyekat bekalan, makanan dan mengamankan kampung serta melindungi pekerja lombong biji timah. Itu adalah peranan sukarelawan. Okey, yang ketiga, baru 3. Okey, pendaftaran kebangsaan dan juga kad pengenalan. Okey, ini sangat penting nak mengawal pergerakan komunis adalah dengan kad pengenalan. Maksudnya, siapa tak ada kad pengenalan tu, dia adalah komunis. Okey, kalau penduduk biasa yang ada kad pengenalan tu, dia adalah bukan komunis lah. Okey, so sebab tu pada masa tu umur 12 tahun kena daftarkan diri kepada pihak kerajaan untuk dapatkan kad pengenalan. So pergi mana-mana pun kena bawa kad pengenalan tersebut. Baik. Dia sampai tahap macam itulah. Sampai sekarang pun dia guna pakai. Betul. Umur pun sama kan, 12 tahun kan. Okey, yang keempat rancangan BRICS. Okey, rancangan ni dinamakan BRICS sebab dia punya orang yang bertanggungjawab menguruskan dia adalah Lord BRICS lah. Okey. Langkah ini sangat penting, dia sangat berjaya. Sebenarnya nak hapuskan komunis tu, so mereka berada dekat hutan. So mereka ni sangat memerlukan bekalan makanan, ubat-ubatan, senjata semua tu daripada orang-orang atau penduduk yang berada di pinggir kawasan hutan tu. Okey. So rancangan BRICS, apa yang dia rancang adalah buat satu kampung baru, pindahkan semua penduduk yang berada dekat pinggir hutan tadi ke kawasan tersebut. Okey, tujuannya adalah bagi memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuen itu.
Apa itu Min Yuan itu adalah tugas dia adalah membekalkan makanan, senjata, ubat-ubatan itu kepada komunis. Tapi bila dah buat rancangan BRICS, buat di kampung baru ni, dia dah susah. Sebab kampung baru tu dia lengkap dengan kemudahan semua, dan yang paling penting diletakkan kawat berduri. Pagar dia ada letak kawat berduri, so tak senang nak keluar. Baik. Okey, itu adalah rancangan BRICS. Yang kelima, tawaran pengampunan. Okey, diberikan pengampunan kepada pihak komunis yang nak menyerah diri. Okey, ini adalah Sir Henry Gurney lah yang mana dia isytiharkan pengampunan ini kepada komunis supaya dia serah diri. Bermula pada 8 September 1949. Okey, apa langkahnya? Yang pertama melalui radio. Kan, Radio Malaya. Radio dulu memang sangat berkesan ya. Okey, bagi tahu apa syarat-syarat pengampunan. Seterusnya poster ditampal merata-rata. Baiklah. Okey, 40 juta risalah, 12 juta pas pengampunan dalam 3 bahasa. 3 bahasa, Melayu, Cina dan India diedarkan, dan pengedaran risalah melalui pengangkutan udara. Memang dia banyak. Kalau kita nampak banyak video ni kat YouTube pun berlambak lah. Ya, betul Banyak, cikgu. banyak sangat dia bagi terbang macam tu je lah. Ya. Okey, iklan dan wayang gambar. Okey, juga digunakan untuk tawaran pengampunan kepada pihak komunis. Baik cikgu, tadi kan cikgu ada sentuh tentang pasukan keselamatan terbahagi kepada 3, iaitu polis, tentera dan juga sukarelawan. Betul. Kalau untuk polis pula, di bawahnya ada special constable, iaitu SC. Mengapa SC ini digelar sebagai barisan hadapan cikgu? Okey. Mira ingat tak tadi masa awal-awal tadi tindakan komunis yang first sekali, yang pertama sekali, ingat lagi tak dia buat apa? Okey cikgu. Buat apa cikgu? Okey, dia melumpuhkan Ekonomi. Melumpuhkan ekonomi. Ingat tak tadi Zikri? Okey. Kan? Melumpuhkan ekonomi. Okey, melumpuhkan ekonomi, di situ benda pertama yang komunis buat adalah mensasarkan ladang, getah dan biji timah. So special constable diorang bertugas dekat situ. Mereka bertugas dekat kawasan itu. Sebab itu dia dipanggil barisan hadapan. Diorang lah yang akan menghadap. Komunis kan serang Lombong dulu kan. So diorang yang akan menghadapnya. Oh, macam tu. Ya, gitu. Okey, itu soalan saya. Kawan-kawan ada soalan tak setakat ini? Okey, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya baru nak tanya lagi satu soalan. Tapi tak apa, cikgu. Kita berhenti berehat seketika. Kita akan sambung sampai sini pembelajaran kita. Sangat menarik topik ni, cikgu, kerana kita mengimbau masa lampau kan. Jadi kawan-kawan jangan ke mana-mana tahu. Teruskan menimba ilmu bersama dengan kami di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM